Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masih lagi kita dalam Kitabus Salah di dalam Bulughul Maram tentang sifatus salah ataupun bab sifatus salah, bab sifat salat. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Malik bin Al-Huwairith yang menceritakan bagaimana yang dia lihat Nabi SAW lakukan apabila bangun daripada sujud pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua, ataupun maksudnya pada rakaat-rakaat yang ganjil. Pada rakaat-rakaat yang tidak ada padanya tasyahud, bagaimana Nabi SAW bangun menurut apa yang dilihat oleh Malik ibn al-Huwairith. An Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi watrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'ida, rawahul Bukhari. Daripada Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya dia ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat. Fa idza kana fi watr, apabila pada rakaat yang ganjil, min salatihi, pada salat baginda, yakni rakaat yang ganjil 1, 3, yakni rakaat yang ganjil. Kerana kita salat yang paling banyak di dalam salat fardu ialah 4 rakaat. Pada rakaat yang ganjil, lam yanhad, dia baginda tidak bangun hatta yastawi qa'ida, melainkanlah sehinggalah baginda duduk, yakni duduk sekejap, duduk yang kita namakan dengan duduk istirahah. Baginda tak bangun terus, tapi baginda duduk dulu barulah bangun, maksudnya. Hadis ni panjang perbahasan, menyebabkan khilaf di kalangan para ulama di dalam memahami hadis ni. Walaupun nampak macam mudah, tapi ulama khilaf dalam memahaminya. Pertamanya, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Malik ibn al-Huwairith. Jika kita masih ingat, Malik ibn al-Huwairith lah yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku bersalat. Malik ibn al-Huwairith ni, dia dulu masa muda dia pernah datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ataitun Nabi SAW fi nafarin min qaumi, aku pernah datang kepada Nabi di dalam satu kelompok, satu kumpulan dengan kaum aku. Dalam sebahagian riwayat disebut dia syababatun mutaqaribun, dan mereka dalam umur yang hampir masing-masing muda. Fa aqamna indahu 20 lailah, kami duduk ngaji dengan Nabi selama 20 hari.
Dia mai daripada jauh, dia duduk dengan Nabi SAW 20 hari. Kata dia, wa kana rahiman rafiqa. Nabi itu sangat penyayang, sangat sangat baik. Dia orang datang, orang muda ni. Falamma ra'a syauqana ila ahalina. Bila Nabi tengok kami ni dah 20 hari duduk teringat keluarga, duduk dengan Nabi SAW. Tuan-tuan kena bayangkan, dulu orang datang, bukan ada hotel, bukan ada apa, dia duduk di masjid Nabi, kat mana-mana, kat khaimah dia. Mai kerana nak dengar hadis-hadis Nabi SAW, nak dengar ajaran Nabi. Fa aqamna indahu, kami duduk di sisi Nabi. Tengok hari Nabi keluar solat, macam mana Nabi sebut, Nabi ajar apa, pada Nabi ke mana, kami tengok dia. 20 hari dia duduk dengan Nabi. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, apabila Nabi melihat kami ni rindu kat keluarga kami dah 20 hari, lama. Faqal, Nabi kata, irji'u fakunu fihim, kamu balik ke kaum kamu, duduk bersama dengan kamu, wa'allimuhum, dan ajar mereka apa yang kamu tengok, apa yang kamu belajar, kamu ajar mereka. Wasallu fa idza hadaratis salah falyu'adhdhinu ahadukum, dan sembahyang, dan apabila datang waktu sembahyang, salah seorang kamu ramai-ramai ni azan, kata Nabi. Nabi suruh salah seorang ni azan. Salah seorang kamu ni, Nabi kalangan mereka, Nabi suruh azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan yang mana tua, yang paling tua ni jadi imam. Nabi suruh balik. Berapa hari duduk dengan Nabi? Malik bin Al-Huwairith 20 hari. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini simpelnya ajaran Nabi, mudah dipahami. Bayangkan Nabi kata, oh, kalau nak faham agama, kamu kena duduk 3 tahun baru faham. Susah dia. 20 hari balik, boleh balik ke kaum dia, mengajar agama. Kerana straightforward akidah yang Nabi ajar, jelas sifat salat yang Nabi ajar. Al-Syekh Ali At-Tantawi dalam bukunya Ta'riful Am Bidinil Islam, beliau dia kata dia tulis buku kerana dia tanya anak murid dia dalam kelas, kalau ada kamu jumpa dengan satu orang di airport ke dia apa, dia kata, terangkan padaku, jelaskan kepadaku ajaran Islam supaya aku faham. Dia ada hanya berapa jam. Anak murid kata, tak boleh, nak faham Islam kena banyak lama baru boleh faham. Ali Tantawi kita lihat bagaimana mereka yang duduk dengan Nabi SAW, datang satu kabilah, datang jumpa Nabi dalam beberapa jam, dalam beberapa hari, boleh balik mengislamkan seluruh kaum mereka. Kita belajar Islam banyak, balik nak terang Islam tak tahu. Tambahan pula kalau complicated cara nak terang, ada lawan tiada, dengar lawan pekak, lagi pening. Akidah yang straightforward, yang jelas, membolehkan Islam yang dibawa oleh Nabi dengan pantas, memandaikan bukan profesor di universiti, bukan hanya orang-orang di Madinah, bukan masyarakat Madani sahaja di Madinah, tetapi memandaikan badui-badui di padang pasir juga. Inilah Islam, sifatnya wuduh, sifatnya jelas.
Dan Islam itu yang sedang kita kempen untuk diajar kepada orang ramai. Islam yang tak pernah kata geng ustaz saja boleh faham, geng duduk bawah dengar jangan tanya. Islam yang mempunyai jawapan yang jelas, yang bersedia mendengar soalan dan memberikan jawapan kepada persoalan yang ditanya. Hanya Islam ini dalam sifat yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik Ibnul Huwairith dan kaumnya, dan kepada kabilah-kabilah Arab yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Islam version ini saja yang boleh menghadapi cabaran atheism, atheist, agnostik yang ada pada zaman ini. Islam inilah yang mesti kita bawa. Dan kata Malik Ibnul Huwairith, wa kana rahiman rafiqa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa, penyayang, pengasih dan penyayang. Dan itu adalah sifat kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, sebelum saya cerita masuk hadis ni, saya nak sentuh lagi masalah. Semua orang accept Islam dan dakwah Islam. Nabi adalah muallim, rahim, rahiman rafiqa, macam yang disifatkan oleh Malik Ibn Huwairith, rawi hadis ni. Dalam sejarah, tuan-tuan tengok baru-baru ni di Perlis ni ada debat. Baguslah debat ni. Cuma ya, saya nak ulas sikit lah. Dalam debat tu salah satu ciri dia nak tuduh pihak tu, dia nak tuduh satu pihak ni sesat atas tuduhan Wahabi. Sesat Wahabi. Sebab apa Wahabi? Wahabi sesat, Wahabi. Sebab apa Wahabi sesat? Antara sebab dia tu suka tuduh orang lain sesat. Tapi sepanjang debat tu kita duk tengok dia yang duk tuduh orang sesat. Kesimpulan dia pun tuduh orang sesat. Tuan-tuan tahu Barah. Bila dia kata Perlis bukan Wahabi, okeylah. Hantar abang pun kami tahu. Otoriti Perlis bukan Wahabi. Cuma kita tanya, jadi siapa yang Wahabi? Hampa tumbuk angin ke? Memang ada betul. Tapi jika tuan-tuan masih ingat, di Malaysia ni ada seorang lagi hamba Allah Ta'ala. Dulu dia debat dengan saya, dia lari. Saya tak ingat nama dia, saya lupa. Dia di dalam mahkamah, bila ditanya di mahkamah, adakah saya Wahabi? Dia kata tak. Ini ada dokumen dia, documented dalam mahkamah. Kenyataan dalam mahkamah. Dia kata tak. Sedangkan dia bersumpah. Sebelum dia nak jawab tu, dia bersumpah tidak ada yang benar melainkan benar. Mahkamah macam benar, mahkamah. Tapi di luar dia cakap lain. Di luar cakap lain. Saya bukanlah peduli sangat benda-benda, tapi saya nak cerita. Ini adalah satu agenda memecahkan orang Islam. Jadi kalau tak Wahabi, siapa yang Wahabi? Mungkin nak kata Arab Saudi Wahabi. Jadi Arab Saudi sesat. Soalan yang patut ditanya lagi, mungkin hari itu ada terlepas soalan patut mau tanya ke dia. Orang-orang yang pergi ke Mekah, yang solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi sejak lama, haji dan umrah, adakah selama ni mereka solat di belakang imam-imam yang sesat? Dan ajaran mereka ini telah menjadi barah
Sehingga menyebabkan ada orang pergi umrah dan haji semayang dalam bilik, kerana tak mau semayang di Masjidil Haram, kerana tu imamnya dituduh Wahabi, kerana sesat semayang di belakang tu imam tersebut. Tuan-tuan lihat, saya ingin mengingatkan pihak kerajaan, mereka ini adalah barah dalam masyarakat, fanatik. Buku yang mereka cetak itu, Ibn Tumat. Jika tuan-tuan pernah dengar kuliah saya dulu-dulu, saya dah cerita tentang Ibn Tumat ni. Ibn Tumat ni punya ekstrim. Buku yang mereka cetak tu, Aqidah Al-Mursyidah tu, itu Ibn Tumat. Dia kata Muhammad bin Abdul Wahab pengganas apa? Pertama kita beritahu, kita di Perlis tak ada buku Muhammad Abdul Wahab sebagai sukatan. Saya sendiri jarang baca buku dia. Pernah tengok lembaran-lembaran buku dia, tak ada buku dia yang kita khatam pun. Pasal kita pun rasa orang lain tulis lebih menarik. Tak adalah kerana kita tak baca buku dia kita nak pergi tuduh dia, tapi nak menuduh orang. Dia kata, oh kalau awak bela dia, artinya awak mazhab dia lah. Oh, susah macam tu. Satu orang pukul orang bukan Islam, kita kata pasal awak pukul dia, dia tak salah. Oh, hang kafir sekali dengan dia, awak kafir sekali dengan dia sebab awak bela dia. Sedangkan Nabi SAW cerita pada orang yang kallafa dhimmiyan, orang yang man zalama dhimmiyan atau kallafahu fawqa taqatihi atau akhadha syai'an min ghairi tibi nafsi fa ana hajjijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang zalimkan orang bukan Islam, bebankan dia luar daripada keupayaan dia, ambil apa yang bukan hak daripada dia, aku pembelanya pada hari kiamat. Lagi kan orang bukan Islam Nabi bela. Ini kan kamu tomah satu orang, bukan berarti kita setuju dengan jadi mazhab orang tu, aliran, tapi awak tomah dia, orang bela. Kalau awak bela, awak Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab yang dia kata tu, dibandingkan Ibn Tumat tu, Ibn Tumat tu mengaku menjadi Imam Mahdi. Dan Ibn Tumat berperang dengan kerajaan Al-Muwahhidin di Maghrib, kerajaan Ali bin Yusuf Tashfin, yang merupakan kerajaan yang saleh, yang baik, dan mengkafirkannya di atas dasar mereka bukan Asy'ariyah, Mujassimah. Dia mengkafirkannya. Ibn Tumat yang bawa ini cerita tahun 500 Hijrah. Ibn Taymiyah pun tak main lagi, lahir pun tak ada. Ibn Qayyim pun tak ada lagi. Tak ada kaitan dengan Ibn Taymiyah. Tambah Muhammad Abdul Wahab lagi 500 tahun baru lahir, kemudian baru lahir. Tak ada kena-mengena. Dia telah serang, dia mengaku Imam Mahdi. Dia mengkafirkan mereka, menghalalkan darah mereka. Mujassimah dia kata. Macam hak tuan-tuan duk dengar ni, dia tiru yang ni. Sebab tu mereka cetak buku dia. Bahkan tuan-tuan, dia lantik satu kawan baik Ibn Tumat, Mullah bin Tumat ni, nama dia Abdullah Awan Syarisi. Dia ni, dia suruh kau ni buat bodoh-bodoh sikit, tapi kau ni pandai, dia hafal banyak, hafal hadis, hafal nama-nama orang. Lepas tu dia suruh kau ni muncul di hadapan orang dan bagi tahu bahawasanya malam tadi malaikat telah datang kepada aku dan telah belah dada aku dan telah memasukkan ilmu kepada aku. Dengan memasukkan ilmu ni aku jadi pandai, dan telah memberitahu bahawa Ibn Tuman adalah Mahdi. Dengan itu, dengan apa yang dia buat tu, orang uji dia. Tengok-tengok, dia dulu nampak bodoh, pandai, ingat hadis, ingat Quran, ingat apa. Orang kata betul lah, dia ni memang sebelum ni nampak bodoh, jadi pandai. Memang malaikat belah dada. Kemudian Ibn Tuman bawa pergi satu telaga yang dia rancang, korek telaga tu dalam, dia bubuh orang dia bawah tu. Dia kata di dalam ini ada malaikatullah, malaikat-malaikat Allah. Ya malaikatullah,
Wahai malaikat Allah, adakah benar apa yang Awan Syarisi, Abdullah Awan Syarisi kata? Dia kata benar apa yang Awan Syarisi, dan kau adalah Mahdi. Pengikut bertambah ta'assub. Bertambah ta'assub. Tu. Ni cerita geng bomo. Hak melompat hari tu lebih kurang macam ni. Tapi nanyanya geng-geng hak jawab dalam kolam tu, dalam telaga tu, dia kambus kalau telaga tu, matilah pengikut dia nak tolong dia tu. Dia takut terbongkar rahsia dia. Dan dia buat malam itu nama Lailatul Tamyiz. Kononnya atas ayat liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Untuk Allah membedakan antara yang buruk dan yang baik. Dia bunuh dalam satu malam 70,000 orang Islam. Tu Ibn Tulmat bagi menegakkan akidah yang dikata akidah benar, kononnya akidah Asy'ariyah dah. Bagi menegakkan dia adalah Mahdi. Ibn Tulmat ni lah buku dia yang mereka duk cetak sekarang ni, duk edarkan. Sebab tu tuan-tuan tengok sakan ni, seorang pengganas yang dilantik, yang diangkat menjadi tokoh akidah. Ini ada kaitan. Negara kita tak pernah bawa idea-idea ni. Sebab tu tuan-tuan tengok mereka ni berlumba-lumba mendakwa Asy'ariyah. Kita tidak ada masalah banyak sangat dengan isu-isu Asy'ariyah ini. Cumanya tuan-tuan, Asy'ariyah ni, dia bukan cerita Asy'ariyah ni cerita sembah kubur tak kubur, ni bukan cerita Asy'ariyah. Asy'ariyah inilah cerita tentang ilmu kalam. Masalah takwil, tak takwil. Tuan-tuan nak tahu Asy'ariyah, tuan kena baca buku dia lah, Maqalat al-Islamiyin, Abul Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari yang hidup 40 tahun sebagai Mu'tazilah, bermimpi dalam satu malam terus bertukar menjadi ahli sunnah. Selama ni dia berguru, gurunya ialah Ali Jubai yang merupakan pak mentua dia, seorang Mu'tazilah. Kemudian dia tukar, dia sesatkan Mu'tazilah. Tak apalah, dia tokoh lah di dalam perbahasan dialog, tapi hayat dia ialah hayat sepanjang ni Mu'tazilah. Kemudian dia berubah, mengambil pendekatan yang dekat dengan apa yang dipegang oleh salafus salih. Kemudian ada beberapa fasa dalam hidupnya. Kita tidak ada isu besar. Ini soal kau takwil tak takwil, ini adalah debate lama. Tapi yang jadi masalah dalam negara kita ni, yang Abu Hasan Asy'ari tak pernah cakap langsung masalah nak panggil orang mati. Kalau awak doa ya Allah terus, tak mau kata wahai wali tolong, yang tu Wahabi. Kau bayangkan, kita bayangkan orang yang kata doalah terus pada Allah, Wahabi. Tapi kalau pergi minta kat kubur, wahai wali tolonglah kami, mula-mula banyak tu. Sekarang tengok dia kata apa, kalau kita wahai wali sembuhkan aku pun boleh. Sebab walaupun mereka kata macam tu, mereka kata begitu, tetap niat mereka Allah juga yang tolong. Kalau nak kira macam tu, tak ada penyembah berhala yang kata batu berhala tu tolong dia. Mereka pun semua menyatakan Allah Subhanahu wa taala pun Tuhan yang tolong mereka. Itu perantaraan. Sebab tu Quran di dalam surah Az-Zumar, Quran jelas, ala lillahi dinul khalis. Katakanlah hanya bagi Allah itu agama yang khalis, agama yang bersih, pure. Maksudnya tauhid yang bersih. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, mereka yang walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, mereka menyatakan kami tak sembah pelindung-pelindung tu, kami tak sembah perantaraan-perantara itu,
ma na'buduhum, kami tak sembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk mereka itu mendekatkan kami kepada Allah saja. Quran bagi tahu, memang itu jawapan sejak dulu. Kami bukan sembah, kami panggil wali itu bukan kami sembah, liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Allah jawab apa? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah lah yang akan hukum mereka di atas apa yang mereka selisihkan. Memang bab ini bila you buat teknikal macam tu, oh tak sembah, awak salah faham. Kami minta pada Allah tapi melalui dia. Macam kita bagi surat pada postman, suruh hantar kat orang tu. Bukan kita bagi surat tu pada postman, surat tu kita pada kawan kita, postman tolong bawa saja. Tapi yang dia panggil bukan Allah. Kalau dia kata wahai Abu Bakar, doalah pada Allah, tak. Panggil wahai Abu Bakar tolong, ya Husain, wahai Husain tolong, tak apa. Kerana dia kata tak apa, sebab apa? Cuba tuan-tuan dengar debat. Kerana kata dia akhirnya yang dia minta Allah juga. Tapi Allah kata apa dalam jawab tu? Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dusta lagi kufur. Nas Quran. Dan dunia tak apa. Dan Allah pun bagi tahu tak apa, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah tak apa, nanti Allah tentukan di akhirat kelak. Kamu panggil Allah ke kamu panggil selain Allah? Kalau kita kata boleh panggil apa saja dengan syarat niat, kita tahu yang berkuasa Allah, tak ada sembahan yang syirik. Yang sembah pokok, yang sembah apa dalam dunia ni, semua menyatakan Allah yang memberi. Tuan-tuan tengok yang sujud di batu, mereka pun tak bodoh kata batu tu boleh tolong mereka. Ini adalah perantara mereka dengan Tuhan. Tapi apa idenya? Setelah buat semua benda ni, ini Abu Hasan Asy'ari. Mai kok mana Abu Hasan Asy'ari benda ni? Ini adalah versi kamu. Sudahlah kamu ambil versi itu. Orang yang tak mau macam kamu, Wahabi, sesat. Dan ekstrim. Tuan-tuan tengok kejadian dulu yang melompat di Kelantan, ekstrim. Ia tidak jauh daripada Ibn Turmat ni. Dan ini yang mereka bawa. Tapi alhamdulillah kita boleh sederhana, kita panggil, sembang, bagi makan, supaya mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada orang seperti ini. Tertinggallah hadis kita. Di dalam hadis ni dia kata Nabi SAW apabila bangun daripada rakaat yang pertama dan ketiga, duduk. Duduk tu maksud duduk seketika. Ulama-ulama yang membahaskan hadis ini berkhilaf pendapat. Pertama ialah mereka yang berpegang dengan zahir hadis ni, iaitu mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menyatakan pada rakaat yang pertama dan ketiga, apabila kita bangun daripada sujud, kita disunatkan untuk duduk sekejap, yang kita panggil julus ataupun jilsah istirahah, yang kita panggil duduk rehat sekejap, yasiran, duduk sekejap sebelum bangkit. Itu adalah mazhab Imam Syafi'i dan salah satu qaul di dalam mazhab Imam Ahmad. Mazhab yang kedua, qaul yang kedua, bahawasanya tidak sunat duduk tu, tak sunat. Maksud duduk istirahat tu, bangkit dulu, tak sunat. Itu tak sunat. Hanya dibolehkan tapi tak sunat. Maksudnya tak dapat pahala apa.
Itu adalah pandangan dalam mazhab Hanafi, mazhab Malik, dan pandangan yang masyhur di dalam mazhab Imam Ahmad. Maksudnya 3 mazhab tak sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ini An-Nawawi pertahankan qaul kata istirahah ni sunat. Tapi 3 mazhab lagi menyatakan bahawasanya ia adalah tidak sunat. Mengapa mereka menyatakan bahawasanya tidak sunat? Kerana mereka kata disebabkan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi bahawasanya Nabi SAW bangun ala suduri qadami, di atas depan kaki dia. Maksudnya tak ada duduk sekejap, bangun terus. Jadi untuk bila kita lihat ada hadis ini dan ada hadis yang ini yang berbeza, apa pendirian para ulama yang menolak ataupun yang tak mengamalkan hadis ini? Mereka bukan menolak hadis ini, mereka menyatakan oleh kerana ada hadis yang menunjukkan Nabi tak duduk macam tu, jadi mereka mengandaikan hadis ini bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam duduk ketika itu. Pertama, kemungkinan nak menunjukkan boleh untuk duduk sekejap bagi orang yang perlu duduk sekejap, kalau tak mampu bangun terus boleh. Dan sebahagian mereka menyatakan ini mungkin Nabi lakukan apabila Nabi sudah berumur, jadi tidak secergas masa muda nak bangun, jadi rehat sekejap. Perbuatan-perbuatan Nabi SAW dalam jilsatul istirahah itu yang dilakukan itu tidak menunjukkan sunnah. Sebaliknya dia kata hanya menunjukkan benda itu boleh, mubah lil hajah, boleh jika diperlukan. Jika tak perlu, bangun terus. Bangun terus. Jika seseorang mengikut imam bangun terus, dia hendaklah ikut imam, bangun terus tanpa ada jilsah al-istirahah. Kerana hadis itu tidak mewakili amalan sunnah, tapi mewakili dibolehkan saja. Antara argumen mereka yang lain, antara hujah dan alasan yang lain dalam hadis ini ialah kerana mereka kata rawi-rawi hadis yang meriwayatkan tentang sifat salat Nabi tidak meriwayatkan tentang jilsah istirahah ini, melainkan Malik Ibn Huwairits saja. Jika ianya jelas daripada perbuatan Nabi bagi setiap salat, tentu sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan tentang bagaimana Nabi salat meriwayatkan hal ini. Dan apa yang Malik Ibn Huwairits lihat Nabi, sedangkan dibandingkan Malik dengan sahabat lain Anas dan seumpamanya yang lama yang duduk, Abu Bakar dan Omar yang duduk, mereka tengok Nabi lagi banyak dibandingkan Malik. Jadi mungkin Malik tengok itu berlaku bagi menunjukkan ada ketika Nabi buat bagi menunjukkan boleh untuk orang yang perlu apabila nak bangun duduk sekejap dan kemudian bangun. Jadi hadis dua-dua pihak tahu. Cuma Imam Syafi'i tafsirkan begini, diikuti dengan mereka yang menyokong pandangan-pandangan itu, menyokong pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam qaulnya yang masyhur dan mazhabnya menafsirkan sebaliknya. Bukan disunatkan, sekadar untuk memboleh. Tuan-tuan lihat, bila berlaku begini, inilah yang dinamakan dengan khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar, khilaf yang diiktiraf. Maksudnya dari segi dalil dua-dua pihak ada dalil. Yang membedakannya ialah memahami dalil. Bukan dari segi dalil tak ada, memang tak ada lah hadis, tapi masa aku singkat tingkap nampak tak Nabi buat, tak ada. Mesti berdasarkan dalil, berdasarkan nas. Nas ada, cuma bagaimana menafsirkan nas itu berbeza,
berlakulah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf yang seperti inilah yang kita disuruh untuk berlapang dada. Kerana kita mengetahui orang ni mengamalkan begini, lapang dada. Orang ni mengamalkan begini, lapang dada. Dalam negara Malaysia ni tuan-tuan, dalam negara Malaysia. Sebab tu saya kata, tuan-tuan dengar orang Perlis kalut ke apabila pergi dengar negeri lain dia pergi semayang baca bismillah kuat? Saya tak pernah dengar orang Perlis duduk balik pening kepala dia bismillah kuat. Tapi yang saya duk heran, geng-geng yang tengok orang bismillah perlahan, dia kalut. Sedangkan kita bagi tahu ini adalah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Nanti pada masalah qunut, selepas ni kita akan datang, ada sahabat akan kata muhdas, yakni benda baru, macam maksudnya seakan masuk bid'ah. Ada dalam kitab-kitab fiqh yang sebut bid'ah. Walaupun di Perlis kita tak kata bid'ah, kita kata qaul yang lemah. Siapa yang membaca, dia akan tahu hal itu. Tidak menjadi Wahabi kerana hang jilsah tak jilsah istirahah, atau menjadi Asy'ari kerana hang duduk ahli sunnah kerana jilsah istirahah, atau Maturidi. Dalam sejarah Asy'ari dan Maturidi berperang pun hebat. Mereka dua aliran tu bertempur pun hebat. Sebab tu kita jangan warisi ini warisan-warisan yang tidak memberi manfaat pada akal kita. Tuan-tuan dengar ke perbahasan yang seperti ini, duk lawan sesat kapiak orang ni kerana masalah takwil tak takwil, nak panggil pokok nak panggil lembu ni. Kebelakangan ini bila masuk benda ni, fiqh itu luas. Memang dahulu mungkin sebagian orang dia sempit, dia tak pernah dengar, tapi kita menerangkan ini keluasan. Sebab itu kita ajar tentang keluasan ini. Kerana kita ada dalam masa yang sama, kita kata kita umat yang besar. Kita umat yang besar. Dalam berbagai-bagai mazhab di Perlis kita ajar keluasan itu, supaya satrul rah, lapang dada. Melihat ini adalah khazanah fiqh. Bagaimana intelektualisme, bagaimana kebijaksanaan, kesarjanaan, akal yang baik telah diguna pakai dalam agama ini untuk memahami nas-nas Nabi SAW. Sebab itu kita mau orang mengaji jadi cerdik, bukan mengaji jadi tak cerdik. Kita mau lebih ada belajar, dia balik dia jadi pandai. Kita tak mau dia dulu pegawai besar, ada jawatan besar, pensyarah universiti, main masjid dengar orang cerita benda yang tak masuk akal, terima je lah, dah ustaz cakap. Kita tak mau. Tidak ustaz, tidak mufti. Fakta dibandingkan dengan fakta. Hujjah berdasarkan hujjah. Tadi siapa hadir seminar hadis kita sebut, saya sebut orang yang sebesar Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia agama. Nabi doa kat dia, bukan doa untuk lebay. Nabi punya doa, sehingga dia menjadi turjuman Quran, penafsir Quran. Mak saudara dia Maimunah, itu ada hadis yang Ibnu Abbas, Nabi doa pada Ibnu Abbas tu sebab Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah. Bila Nabi bangun malam nak solat, Ibnu Abbas bawa air kepada Nabi. Nabi doa kepada dia, Maimunah. Dia solat di kanan Nabi, kiri Nabi. Nabi pegang dia, Nabi pusing. Fa akhazani wa ja'alani an yamini. Pegang aku dan jadikan aku di sebelah kananku. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim. Nabi berkahwin dengan Maimunah, mak saudara dia tu, sedangkan Nabi di dalam keadaan berihram. Kata ulama hadis,
Ibnu Abbas tersilap. Siapa kata ni? Yang kata Sa'id ibn Musayyib, tabi'i, bukan sahabat. Wahim ibn Abbas. Ibn Abbas keliru. Nabi tazawwaj Maimunah wa huwa halal. Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi halal, bukan Nabi berihram. Ulama-ulama kata betul Sa'id bin Musayyib kata. Kerana ada hadis Abu Rafi' yang menunjukkan memang halal, Nabi tak, bukan masa bayar. Ibnu Abbas keliru, dia pun masih kecil masa tu. Tak ada dalam ilmu orang kata hang siapa nak kata ke Ibnu Abbas. Dia mak menekan dia Nabi doa, hang siapa. Ini tak dikenali dalam bidang ilmu. Ilmu dikenali dengan fakta. Ibn Abbas dihormati radhiyallahu anhu, tapi kita berbicara tentang fakta. Fakta ni dalam isu ni dia tersilap. Bukan berarti dalam isu hang kata Ibn Abbas bodoh. Yang tu dia punya akal. Orang bagi tahu dalam Ihya Ulumuddin ada hadis yang dhaif dan sangat dhaif, pakai sebagai hadis yang dianggap mendekati terlalu sangat dhaif sehingga ada yang mempalsukannya. Hampa kata Imam Ghazali bodoh, hampa pandai, hampa tahu dia hujjatul Islam. Nampak akal dah. Macam satu orang kata ayah silap pergi kata tu. Ayah yang besarkan hang kata ayah bodoh, ayah tak reti. Tu budak-budak Menggoli punya cerita. Jadi mengajar agama, create benda-benda seperti itu, kemudian sebut dia sebut mu bodoh. Dia sebenarnya membodohkan dirinya sendiri. Apabila orang mengkritik pandangan itu, tidak berarti orang menolak keafdalan, kedudukan, kemuliaan, ketinggian, kesolehan. Itu tidak dibicarakan. Orang membicarakan fakta itulah saja. Satu hari tuan-tuan kata mufti salah hari itu, kata siapa tengok betul saya salah. Saya tak kata hang mufti ke aku mufti. Agama tidak begitu. Sebab itu ada orang bangun dalam majlis Abu Bakar, bangun dalam majlis Umar, bagi tahu perkara dan khalifah orang sebesar Abu Bakar dan Umar, kata in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni, jika kamu lihat aku salah, betulkan aku. Itu agama yang kita nak orang faham. Kita tidak mau cult, fanatik yang bukan-bukan. Apa saja buat, pasal apa buat? Tak tahu ustaz saya buat, tak mau. Mesti kena tahu sebab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Ini dinul ilm, agama ilmu. Dan inilah yang cuba kita ajar kepada generasi yang ni. Dan kita akan berdiri di atas manhaj ini, mempertahankan manhaj ini, membela manhaj ini, dan mengajak generasi muda, memberitahu mereka inilah penyelamat kamu bagi agama kamu, supaya tidak diambil kesempatan oleh orang-orang yang menunggang agama dengan menggunakan nama dan gelaran agama mereka untuk membodohkan akal, sehingga kamu tersasar daripada apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Azan insyaAllah. Ini ada soalan. Apa hukum membaca Quran secara berjemaah di masjid dan surau? Membaca Al-Quran secara beramai-ramai ini ada beberapa keadaan. Yang pertama ialah seorang membaca, yang lain mendengar. Duduk beberapa orang, 10 orang, seorang baca, yang lain mendengar. Ini adalah sesuatu yang baik, kerana jika dia tidak pandai, dia dapat untuk membetulkan bacaan dia yang salah. Jika orang yang membaca itu tidak pandai, dia dapat untuk mengetahui di mana salah dia membaca. Yang kedua ialah bacaan memang ramai-ramai di dalam satu suara. Ini ada beberapa keadaan juga.
Keadaan yang pertama ialah di mana seorang membaca, yang lain mengikutnya beramai-ramai. Tujuan yang lain mengikutnya beramai-ramai itu ialah kerana ingin meniru bacaan yang betul. Macam mana kita dengan guru baca, kita ikut. Tapi kalau guru tu ada 10 orang anak murid, 10 orang anak murid akan mengikut guru. Maka jadilah bacaan beramai-ramai. Itu tidak mengapa, bahkan itu sesuatu yang seperti yang pertama tadi, itulah yang berlaku antara Nabi dan Jibril. Jibril baca dan kemudian Nabi SAW, itu nama tadarus, wa tadarusul Quran. Wa tadarusul Quran, yakni tadarus, yakni seorang baca, seorang belajar, yang mana dia baca, mengikutinya. Itu juga tidak mengapa dengan syarat dia memang ikut nak meniru guru itu dengan bacaan yang betul. Satu lagi, baca beramai-ramai. Kawan kita baca, kita juga baca. Baca memang tak ada ikut siapa, tapi memang satu suara beramai-ramai. Ini satunya ada risiko. Jika sekiranya dia memang nak bagi dia serentak, pertama dia tak ada sebab untuk dia mesti beramai-ramai. Kenapa dia nak beramai-ramai? Kalau dia nak beramai-ramai, dia kata kalau ramai-ramai baru pahala dapat, itu tidak benar. Tapi kalau dia seronok beramai-ramai dengan kawan-kawan dia, itu ada kesan dia. Kemungkinan kalau kawan dia cepat, dia terlambat, mungkin dia terlepas, dia akan skip huruf, salah di segi panjang dan pendek, menyebabkan sebahagian para ulama seperti Muhammad Saleh Ibn Utsaimin antaranya melarang hal ini, kerana akan menyebabkan satu orang tu, kawan dia dah sampai, dia pun lompat pergi nak bagi sama serentak dengan kawan dia. Dia tak perlu sama serentak dengan kawan dia, dia kena habiskan bacaan dia. Mungkin kawan dia baca laju, dia baca perlahan. Tidak ada alasan serentak untuk dia bersuara serentak. Tapi kalau dia serentak itu membantu dia, telinga dia dengar menyebutan yang betul, sukarlah berlaku. Kalau itu tidak menyebabkan dia melangkau perkataan ataupun huruf, tidak mengapa. Namun dia tak boleh bernyatakan bahawasanya baca ramai-ramai itulah barulah fadilat dia betul. Lebih tak ada. Yang ada ialah baca dengan bacaan yang betul. Kalau dia nak buat halaqah ramai-ramai macam tadi, seorang baca, seorang betulkan, ataupun seorang baca yang betul, yang lain ikut. Seperti mana juga yang buat dalam halaqah Al-Quran, guru baca, yang lain ikut. Bukan kerana nak bagi suara dia sama dengan kawan dia sebelah, tapi of course lepas guru baca dia ikut, jadilah serentak. Tapi tujuan dia bukan nak bagi sama dengan kawan dia, tujuan dia nak ikut selepas daripada guru dia baca. Itulah yang berlaku juga di masjid-masjid kita. Selepas subuh kita buat halaqah Al-Quran, tujuannya supaya imam baca, mana-mana makmum yang mana mereka tidak cekap ataupun tidak ada masa sebelum ini, ataupun tidak ataupun ingin menyemak sebutan huruf mereka, mereka ikut imam. Tak saja ikut dengar saja mungkin tak jadi dia lafaz selepas itu. Quran kerana selalu dibaca akan membolehkan sebutan yang betul. Boleh sebutan. Ini adalah cerita tentang soalan tentang ibu ayah Nabi, adakah dia mengucap di kubur balik dan seumpamanya. Ini riwayat yang seperti ini tidak kukuh. Yang kukuh ialah riwayat inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam neraka. Ini yang Nabi SAW sebut pada seorang yang bangkit bertanya dalam majlis yang bernama Huzafah. Hadis ini
menjadi kontroversi. Macam mana bapa Nabi boleh masuk neraka, sedangkan bapa Nabi meninggal sebelum Nabi wafat? Hadis ini sahih, tapi maknanya apa? Di kalangan para ulama hadis ada yang menyatakan makna bapa itu ialah Abu Talib, itu pak saudara dengan itu. Tapi dari segi konteks ayat tu tak betul. Kerana kau tu tanya aina abi, di mana bapa aku, dia tanya bapa dia. Nabi kata dia kata inna abaka finnar, bapamu di dalam neraka. Tapi dia sedih, kemudian Nabi panggil dia. Nabi kata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu juga dalam neraka. Apa maksud Nabi? Adakah Nabi masuk dengan Abu Talib? Ataupun sebahagian kata Nabi, bapa Nabi dulu telah ada peluang diajar agama Ibrahim, dia tolak. Sebahagian nak bela, dia kata sebenarnya tak, dah selesai Nabi pergi ajak dia balik, dia masuk Islam daripada kubur. Nah, itu pun ada riwayat yang mana tidak boleh dipegang kukuh dalam hal itu. Sebenarnya hadis ini sabit, cumanya nak faham tak mampu. Kerana kaedah umum dalam agama ialah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, kami tak akan mengazab sehingga dia hantar rasul. Bagaimana mungkin untuk diazab bapa Nabi sedangkan tidak bertemu dengan rasul? Dari segi kaedah dia tak boleh selaras. Hadis kadang-kala sanadnya sahih, tapi kalau matannya itu tak dapat dipahami atau berlaku kontradik. Sama ada ulama-ulama mendhaifkan hadis, tapi hadis ini sabit sikit, ataupun menganggap hadis ini tak dapat ditafsirkan. Mungkin ada benda perkataan yang tertinggal, konteks yang kita tak tahu. Dengan itulah yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini dia tawakuf, dia tak mau. Yang penting kaedah Islam kekal. Siapa yang Rasul tak pernah datang pada dia, dia tak akan diazab oleh Allah. Itu kekal, tak boleh berubah. Hadis ni, kerana hadis ni seperti mana kita kena tahu, dia diriwayatkan secara makna. Mungkin ada words tertentu yang terlepas, ataupun ada konteks tertentu yang tak cukup dimasukkan dalam report itu. Untuk itu kita kekal menyatakan Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Tuan-tuan, sebenarnya tak ada faedah perbincangan ni. Kita yakin tak Allah Ta'ala maha adil? Yakin tak? Yakin. Kalau kita susah hati, mana bapa Nabi kena masuk neraka sedangkan dia tak salah? Allah Ta'ala jauh lebih adil daripada fikiran kita. Apa pun Allah Ta'ala akan memberikan keadilan. Al-Hakamul Adil, Allah yang adil. Tak mungkin mengazabkan orang yang tak mendapat maklumat agama yang betul. Dan kalau dia azabkan pun mesti ada alasannya. Kerana orang kata mana mungkin dia azab bapa Nabi dalam neraka. Itu alasan tu tak cukup lah. Kerana Azar, wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Bapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi yang Nabi ingin jadi sepertinya, bapa dia Azar kafir. Itu bukan argumen dia, tapi argumen yang kuat ialah Azar dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Abdullah bapa Nabi tak bertemu dengan Nabi, bagaimana untuk dia diazab? Itu argumen yang kuat. Jadi mungkin hadis ni ada perkara yang lain yang mungkin kita tak faham. So kita tak payahlah nak hukum bapa Nabi. Ini urusan Allah. Yang 3 hari duk tak boleh main mengaji, duk fikir bapa Nabi di mana lah. Come on lah, don't waste your time. Allah Al-Hakamun Adil. Ini urusan Tuhan. Tak payahlah duk susah hati. Kita tengok anak Palestin dibom, kesian di mana. Kita tak tahu the real life
Mungkin kita orang yang kita sedih, memang kita sedih lah, yang kena gempa bumi kita sedih sebagai manusia. Kita kata kesian, habislah kehidupan mereka. Tapi mungkin sekarang mereka sedang menikmati nikmat di syurga. Kita sedang berduka cita di dunia. Allah mengetahui hamba-hambanya. Dia lebih sayang daripada hambanya, lebih daripada kita. Apa yang kita lihat pada zahir mata kita satu penderitaan, mungkin pada satu orang tu tak menderita mana pun. Apa yang kita lihat pada satu orang kebahagiaan, mungkin orang itu sedang hidup di dalam sejuta penderitaan. Siapa yang kenal dengan orang yang besar, dengan kaya, kita sembang dengan dia, lebih banyak kadang-kadang cerita derita dia daripada kita sembang dengan orang yang tak ada duit, yang lebih banyak cerita seronok dia. Boleh makan udang seekor pun seronok dah. Ini boleh makan makanan beribu ringgit pun duk cerita, tak puas hati sana, sedih sana. Allah Al-Hakamul Adl. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Dunia tidak lain melainkan mainan dan sia-sia saja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Oh, ada satu lagi soalan saya lupa. Tentang semayang. Orang yang semayang duduk, kalau dia tak boleh letak semua anggota dia. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kamu dengan satu hal, kamu datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Jika dia tak boleh sujud semua, dia buat macam mana kadar yang paling boleh untuk dia sujud. Jika dia tak boleh untuk sujud, dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Jika dia boleh tunduk untuk sujud, jika dia boleh letak tangan, dia letak tangan. Jika dia boleh letak semua anggota sujud, kecuali yang dua tiga yang tak boleh letak. Yang tak boleh tak apa, dia tak payah letak. Yang mana boleh, 7 anggota yang boleh, yang lain dia letak. Yang utama ialah wajahnya. Jika dia tak boleh letak sampai ke bawah, dia boleh merendahkan, dia rendahkan dengan kadar yang dia mampu. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Jika dia tak mampu, tak apa, Allah memaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu diri melainkan apa yang dia mampu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.